amat banyak. Maka kita dah faham dulu, dah hurai dulu bahwasanya wajib itu ialah beberapa perkara yang dituntutkan bagi kita membuat. Maka masuk di dalam perkara itu tiga macam, tiga bagai perbuatan. Satunya perbuatan anggota badan, perbuatan kaki, tangan, mata, telinga, dan yang keduanya perbuatan mulut, kita panggil perkataan, dan satu lagi nya setengah daripada perkara yang diwajib itu ialah perbuatan hati. Maka di sini dia katanya setengah daripada perkara yang ditutup, perkara yang wajib itu setengah daripadanya artinya daripada perkara yang ditutup sebagai tutup wajib itu. Jadi setengah daripadanya, apa ada setengah daripadanya, itu rojak ke mana? Jadi setengah daripada perkara yang ditutup, disuruh kita sebagai tututan, sebagai suruhan wajib itu ma'atiqad. Setengah daripada perkara yang wajib, yang mewajib oleh Allah Ta'ala di atas kita orang mukallaf, ialah ma'atiqad oleh tiap-tiap mukallaf. Ma'atiqad oleh tiap-tiap mukallaf. Semua orang mukallaf mesti ma'atiqad. I'tiqad dengan hati. Memanglah tepat i'tiqadnya dalam hati. Tepat berlaku i'tiqad tu ialah hati. Sebab tu katanya i'tiqad dengan hati. I'tiqad dengan hati, sebab hati itulah tempat berlaku i'tiqad. Macam katanya mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, bercakap dengan mulut. Melihat dengan mata maknanya berlaku lihat itu di mata, mendengar dengan telinga maknanya berlaku dengar itu melalui telinga. Sini ma'atiqad dengan hati, sama dengar dengan telinga, cakap dengan mulut, tengok dengan mata, i'tiqad dengan hati. Memangnya begitu. Ma'atiqad dengan hati. Apa maksud ma'atiqad dengan hati? Setengah pada perkara yang wajib ialah ma'atiqad dengan hati. Apa makna ma'atiqad? Arti ma'atiqad dengan hati. Artinya, maksudnya membenar dan mengaku dengan hati. Ma'atiqad membenar, percaya, membenar, mengaku itu mana terima. Membenar dan mengaku. Jadi perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Kita berpegang bahwasanya perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ialah perkara yang sebenar. Dan lagi pulanya perkara yang sungguh. Contohnya, ada Allah. Kita membenarkan ada Allah. Kita pegang katanya itu sungguh. Ada Allah itu sungguh. Ada Allah itu sungguh. Lagi pulanya kita terima. Dia tak mesti setengah tu tahu kata sebenar, tapi tak boleh nak terima. Tahu kata sungguh, tahu kata sebenar, tapi tak boleh nak terima. Seperti orang ahlul kitab. Seperti ahlul kitab,
pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kata sungguh Muhammad itu Rasulullah. Dia membenar, dia kata sungguh dia tu Muhammad itu Rasulullah, tetapi tak boleh terima. Tetapi tak boleh terima di hati Muhammad itu sebagai Rasul. Sebab ada hasad dengki dalam hati dia kepada orang Arab. Maka dia tahu kata sungguh, dia membenar sungguh Muhammad itu Rasul, tapi dia tak boleh terima. Maka maksud di sini mengiktikad dengan hati maknanya membenar dan mengaku dengan hati. Hati kita terima, kita terima, kita tahu, kita aku kata sungguh, kita terima, akan tiap-tiap satu daripada tambatan iman. Mengiktikad akan tiap-tiap satu daripada tambatan iman, ikatan iman. Tambat ikat. Kita baca sepintas lalu dulu, nanti kita kupas balik. Artinya, arti tambatan iman, perkara-perkara yang apabila mengerti seorang akan dia. Tambatan iman kena kepada perkara-perkara yang apabila mengerti seorang akan dia, akan perkara-perkara, dan mengaku di hati dengan dia, dengan perkara. Kejap imannya. Iman dia tu jadi kejap. Apa dia? Ada Allah. Contohnya, ada Allah. Apabila kita reti akan maksud kata ada Allah. Apa maksud ada Allah? Ada Allah, ada dengan tidak dijadi oleh siapa-siapa pun. Ada Allah, ada tidak ada permulaan. Dengan seterusnya. Maka apabila kita faham, kita reti, kita tahu maksudnya dan hati kita pun terima, apabila kita, tapi nak bolehkah kita mengerti saat itu dengan tahu, dengan hurai, dengan dalil-dalil. Allah ada, kita pun mengertikan makna kata Allah ada dengan sebab ada beberapa dalil-dalil. Dalil dari Quran pun ada, huwallahu ahad. Dalil akli pun ada. Sekiranya kalau tidak ada Allah, siapa yang hendak membuatkan langit bumi ini? Dalil. Apabila kita mengertikan gitu dan juga kita mengaku di hati, kata Allah ada, kita mengaku di hati kita Allah ada. Apabila kita mengaku kata Allah ada, iman kita kejap. Apabila kita mengaku katanya sungguh Allah ada, sungguh Allah tu dia, sungguh Allah Ta'ala itu tak binasa kekal, sungguh Allah Ta'ala itu tidak menyerupaikan dengan makhluk, sungguh Allah Ta'ala itu satu, sungguh Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsi, sungguh Allah Ta'ala itu kuasa, hingga seterusnya. Maka iman kita jadi kejap dengan sebab kita i'tikad gitu. Itu panggil tambatan iman. Iman tu lain, aqaid tu lain. Iman tu ialah apa dia? Membenar oleh hati. Tasdiqul qalbi, membenar oleh hati kita dengan segala perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu iman. Tetapi pegangan-pegangan inilah dikatakan aqaid. Sebab dia mengkejapkan akan iman. Apabila seorang itu dia i'tikad. Contohnya apabila kita i'tikad, kita berpegang, kita mengaku di hati kita bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menyerupaikan dengan makhluk.
Apabila kita berpegang gitu, apabila kita mengaku di hati katanya Allah Ta'ala tidak menyerupaikan dengan makhluk. Kalau kita kejap dengan benda begitu, kalau datang oleh siapa-siapa yang katanya Tuhan mesti berjisim sama kita. Seperti setengah katanya Tuhan hidup macam mana kalau tak berjisim, setiap benda hidup kena berjisim. Kita boleh terima atau tidak? Kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima setiap benda hidup itu berjisim. Benda makhluk memanglah begitu, tapi Allah Ta'ala bukan makhluk, tak boleh kata berjisim. Hidup tetapi tidak berjisim. Maka apabila kita kejap bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyerupaikan dengan makhluk, maka apabila datang syubhat, mari dia orang ni katanya Tuhan mesti kena duduk bersila, kena duduk di atas aras. Mari dia orang ni Tuhan mesti kena ada mata, macam mata. Kalau gitu tak boleh nak tengok apa-apa kalau tidak ada mata. Mari dia orang ni pula ni kata Tuhan mesti kena ada kaki tangan, maka kita tak terima. Maka apabila kita tak terima akan syubhat itu, maka selamatlah iman kita. Selamatlah iman kita. Iman kalau tak ada iman jadi kufur. Iman kalau tak ada iman dengan maka jadi kufur setengah pada perkara yang merosakkan iman tu. I'tikad tak betul. Setengah pada perkara yang merosakkan iman tu ialah i'tikad tidak betul. Jadi itulah dia panggil tambatan iman. I'tikad. Tapi belum pada kita kembali kepada panggilan sikit. Panggil i'tikad. Di bahasa Arab katanya apa dia? Tambatan. Jadi dia setengah katanya tambatan iman, aqaidul iman, setengah dia katanya tambatan iman, setengah dia katanya simpulan iman. Sebab ambil pada aqadah, i'tiqad ambil pada aqadah. Aqadah mana apa dia? Mana ikat, mana simpul. Apabila suatu benda tu kita nak jadi kemah, mesti kena ikat, mesti kena simpul. Sebab tu dia ambil, sebab tu kata i'tiqad. Sebab tu ambil pada aqadah, mana ikat, mana apa lagi, mana mengikat, mana menambat, mana apa lagi, menyimpul, menyimpul seperti plastik yang kena simpul, kena ikat dengan getah ke dengan tali ke, katalah jadi ikat, simpul, tambat dengan tali. Itu apabila kita ikat ia kejap. Apabila kita ikat, kita tambat, kita simpul, dia kejap. Tengok, kalau lembu, kalau orang yang bela lembu, dia kena tambahkan lembu itu di benda-benda. Kalau tidak, maka lembu itu tak pergi ke mana-mana, tetap di situ tempat. Lembu, kambing, apabila dia tambah, dia ikat di akan tali dia tu di suatu benda, maka lembu dan kambing itu tak pergi ke mana-mana, tak pergi ke mana-mana, tetap di situ. Jadi maksudnya tetap kejap. Itu juga benda yang kita isi dalam plastik, dalam bekas dia ni, dalam plastik. Maka kalau kita tak ikat, tak tambak, tak simpul, maka benda dalam plastik itu akan keluar. Maka nak bagi duduk dalam tu awak macam mana? Ikat, simpul, tambak. Begitu juga. Mana-mana sekalipun nak bagi kemas, nak bagi kejap, nak bagi apa, kena simpul, kena ikat. Sebab itulah dipanggil katanya aqaid i'tiqad. Sebab itu dikatakan tambatan iman.
perkara yang menambahkan iman. Perkara yang menambahkan iman, yang mengikat akan iman. Kalau orang belah lembu, tali tu. Tali yang ada, apa kalau orang belah lembu tu, tali yang di leher atasnya setengah tu di hidung lembu kan. Tali itu menambah akan lembu supaya lembu itu tak pergi ke mana, tetap di suatu tempat. Maka nak menetapkan lembu itu di satu tempat, mesti kena ada tali yang menambahkan dia. Kena ikat di hidung dia atau di leher dia, ikat di pokok ke masalah, di situlah lembu itu duduk. Tak pergi ke mana-mana. Maka dibandingkan akan pegangan kita, akan benda yang kita tahu, yang kita percaya dalam hati, perkara yang kita mengaku dalam hati, kita percaya, kita mengaku dalam hati Allah ada hingga seterusnya. Kita percaya dalam hati serta kita mengaku dengan Allah ada, Allah sedia, Allah kekal hingga seterusnya, maka itu panggil benda yang kita mengerti, benda yang kita tahu, benda yang kita mengaku. Maka benda inilah mengkejapkan iman. Mengkejapkan iman. Apabila ada benda ni, apabila kita tahu kata Allah ada hingga seterusnya serta kita mengaku dengan demikian itu, maka iman kita kejap, tak melayan, tak pergi ke mana-mana. Semacam lembu apabila diikat, ditambak, tak pergi ke mana-mana. Sebab itu dipanggil katanya tambatan iman, aqaidul iman, pegangan iman, i'tiqad. Sebab itulah dipanggil. Jadi maksudnya perkara yang kita mengaku di dalam hati, perkara yang kita terima dalam hati kita daripada sifat-sifat yang lagi akan datang, sungguh Allah ada, tak ada, sungguh Allah Ta'ala sedia, bukan baru, sungguh Allah Ta'ala kuasa, tidak lemah sama sekali, sungguh Allah Ta'ala amat mengetahui, tidak jahil sama sekali. Itu benda yang kita mengaku, benda yang kita mengerti dan kita mengaku. Benda inilah mengkejapkan iman. Dengan maknanya, kalau orang itu dia i'tiqad bahasanya Allah boleh jadi serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala ada kaki tangan. Allah Ta'ala naik turun, naik ke bumi, turun ke bumi, naik ke langit setiap hari Allah Ta'ala begitu. Maka i'tiqad gitu, iman dia tak kejap. Dia i'tiqad gitu tak macam kita ni i'tiqad bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat. Tak boleh kata naik turun sebab menyerupai dengan makhluk. Kalau kata bertempat pun tak boleh juga sebab menyerupai dengan makhluk. Maka iman tu jadi kejap. Kejap selamat daripada rusak. Tetapi kalau mereka yang i'tiqad bahasanya Allah Ta'ala mungkin serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala ada kaki tangan, Allah Ta'ala berjihad, di sebelah atas, sebelah bawah, sebelah mana-mana, maka iman dia tu tak selamat, tak jadi kejap, bergonyang. Bergonyang nak hilang iman jadi kufur. Sebab tu ulama katanya apabila siapa-siapa mengiktikadkan jelas-jelas bahasanya Allah Ta'ala menyerupaikan dengan makhluk, seperti i'tikad Allah Ta'ala itu jisim, maka jadi kafir. Jadi kafir. Kenapa kata jadi kafir? Sebab i'tikad gitu merosakkan iman. I'tikad gitu menggonjangkan iman. Gonjang rusak. Sebab tu jadi kafir. Begitulah. Jadi maknanya setiap-tiap perkara yang kita dapat terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat, serta kita terima, serta kita mengaku di hati. Maka pengakuan kita di hati kita itulah mengkejapkan iman kita. Iman kita tak akan rusak. Itu maksud katanya tambatan iman, aqaid, simpulan iman, ikatan iman. Benda ni mengkejapkan iman. Sekali lagi seperti lalu, jadi setengah daripadanya, setengah pada perkara yang wajib di atas kita,
orang mukallaf i'tikad itu mengiktikad dengan hati. Maksud dia kata i'tikad itu membenar serta mengaku. Jadi wajib di atas kita orang mukallaf mengaku dan membenarkan dengan segala tambatan-tambatan iman yang lagi akan datang disebut. Lepas tu dia katanya arti tambatan iman perkara-perkara yang apabila perkara-perkara tu contoh ada Allah, bukan tak ada, sedia Allah, bukan baru, kekal Allah, tak binasa. Perkara-perkara yang apabila mengerti seseorang yang mukallaf akan perkara itu dan mengaku di hati dan mengaku oleh hati seorang mukallaf tadi, nascaya kejap imannya, kejap, tak gonjang, tak nak rusaklah iman dia, kemas. Jadi kemas, jadi kejaplah iman dia, tidak berjumpa, tak akan rosak, tak akan hilang, tak akan goyang sama sekali. Yang mengandungkan dia sifat bagi tambatan iman. Bahasa Arab kata aqaidul iman. Tambatan iman yang mengandungkan dia kan tambatan iman, mengandung sebagai kandung ijmal, bukan kandungan tafsil, itu tidak. Mengandung oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid. Dua kalimah tauhid yang tersebut itu. Mana dia dua kalimah tauhid? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia katanya tambatan iman, perkara-perkara yang mengkejapkan iman, yang kita membenar serta kita mengaku tadi itu, semua itu mengandungkan dia sebagai kandung ijmal, mengandung oleh perhimpunan makna, bukan perhimpunan dua kalimah makna, dua kalimah tauhid, dua kalimah syahadah kita kata. Tapi dia tak panggil dua kalimah syahadah, sebab dua kalimah syahadah ada asyhadu. Kalau panggil dua kalimah syahadah ada asyhadu di depan. Kalau tak ada asyhadu dipanggil dengan kata dua kalimah tauhid. Tapi setengah orang tu dua kalimah, dia panggil dua kalimah syahadah straight. Biarlah. Jadi dua kalimah tauhid iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan makna dua kalimah itu, makna la ilaha illallah dah lepas dah pada awal-awal dulu. Makna Muhammadur Rasulullah pun dah lepas dah dulu. Makna bagi la ilaha illallah dan makna bagi Muhammadun Rasulullah. Sebab dulu dia ada sebut dah pada awal-awal dulu, makna bagi la ilaha illallah, makna dia ialah Allah Ta'ala jua Tuhan. Makna dia pada awal-awal dulu ada sebut dengan katanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu bukan terjemahnya tiada Tuhan melainkan Allah, itu terjemahan dia. Adapun makna dia Allah Ta'ala jua Tuhan. Ialah Allah Ta'ala jua lah Tuhan. Lepas tu makna Muhammadur Rasulullah, makna dia ialah Nabi Muhammad itu satu utusan daripada beberapa utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka makna bagi dua kalimah itu, makna dia ialah
Allah Ta'ala jualah Tuhan, itu mengandungi di dalamnya mengandungi akan beberapa akaid iman yang bersangkutan dengan ketuhanan. Muhammadur Rasulullah juga mengandungi di dalam kata Muhammadur Rasulullah akan beberapa akaid iman yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kataan la ilaha illallah, makna dia Allah jualah Tuhan. Mengikut dia kata dulu, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Di dalam kataan Allah jualah Tuhan itu mengandungi beberapa akaid, mulai pada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Mulai daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman serta lawan-lawannya, dan satu perkara lagi ialah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkandung di dalam tu semuanya. Di dalam makna kata, di dalam kata la ilaha illallah yang bermaknanya Allah Ta'ala jua Tuhan, di situ mengandungi semua segala akaid yang kita berpegang, yang kita sudah berpegang daripada ada Allah sampai ke kaunuhu mutakalliman. Terkandung dalam kata la ilaha illallah semua, dalam makna dia semua. Tapi kandungan itu termasuk dalam itu dengan secara ijmal. Dengan secara ijmal, bukan dengan secara tafsil satu per satu. Dengan secara ijmal. Macam mana dengan secara ijmal, itu kita nanti tengok. Dengan secara borong, dengan secara sepitah lalu. Bukan dengan secara satu ter satu itu tidak. Mengandung, agaknya dah faham makna mengandung, maknanya ada di dalamnya. Terisi di dalam, seperti mengandung, orang perempuan mengandung, ada anak dalam rahim dia. Maka ada beberapa pegangan di dalam makna kata la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi kitab ni dia lain sikit daripada kitab-kitab yang kita belajar. Sebab kitab ni, kitab-kitab yang lain dia sebutkan bahawasanya wajib data kita orang mukallaf beriktikad dengan 20 akidah yang wajib kita tahu dengan secara tafsil. Dia pun bilang wujud kidam baqa sampai ke akhirnya. Maka di kita atas semua wujud kidam baqa semuanya termasuk di makna kata la ilaha illallah. Itu biasanya kitab-kitab yang lain. Macam kitab Faridah, kitab mana. Tetapi kitab ni lain sikit dia ceritanya. Maknanya perkara yang lagi akan disebut, mana wujud kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Semua benda yang lagi akan disebut setaginya, benda yang lagi akan disebut semuanya termasuk di dalam, terkandung termasuk dalam kata la ilaha illallah. Itu mana yang mula begitu. Jadi semua benda yang lagi akan disebut daripada wujud kidam baqa hingga akhirnya terkandung di dalam kata la ilaha illallah. Benda yang lagi akan datang terkandung semua dalam kata la ilaha illallah. Kitab-kitab lain yang katanya dia tak bilang gitu, dia bilang wujud kidam baqa mukhalafah hingga akhir, semua yang disebut terkandung dalam la ilaha illallah, tapi maksudnya sama. Cara-cara itu lain-lain. Jadi wajib data kita orang mukallaf, wajib data kita orang mukallaf beriktikad dengan hati kita dengan beberapa perkara yang menjadi tambatan iman, dengan beberapa perkara yang jadi ikatan iman, jadi tambatan iman yang mengkejap akan iman. Maka perkara-perkara yang jadi tambatan iman, mengkejapkan iman tadi itu duduk di mana? Maka dengan ada dia tu terkandung di bawah makna kata la ilaha illallah atas jalan ijmal. Sebab apa boleh katanya makna dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu
mengandungkan segala aqaidil iman. Apa sebab? Apa sebab boleh katanya dua makna kalimah tauhid, makna dua kalimah tauhid, makna bagi kata la ilaha illallah, makna bagi kata Muhammadur Rasulullah mengandungkan segala aqaid, mengandungkan segala tambahkan iman. Kenapa boleh kata begitu? Kerana ini ilat pada mengandung. Ilat pada mengandungkan dia oleh makna dua kalimah tauhid. Jadi dua makna dua kalimah tauhid mengandungkan segala aqaid. Kenapa dikatakan begitu? Kerana makna lafaz Tuhan. Kerana makna lafaz Tuhan. Kerana makna bagi perkataan Tuhan. Dengar tak? Dengar Bapak, dengar. Mana perkataan Tuhan. Mana lafaz Tuhan. Lafaz perkataan, makna bagi lafaz Tuhan atau makna bagi perkataan Tuhan. Jadi Tuhan tu apa makna? Apakah makna bagi Tuhan, bagi perkataan Tuhan? Dia katanya makna bagi Tuhan itu tumpanan. Apa dia makna tumpanan? Artinya yang ditumpankan dia. Yang ditumpankan dia yang. Kan dia tu dah ajak pada yang. Jadi suatu zat. Yang ditumpankan dia. Mana suatu zat. Satu zat yang menumpan oleh tiap-tiap yang lain akan dia. Yang ditumpankan dia. Mana satu zat yang ditumpan oleh tiap-tiap yang lain akan dia. Satu zat yang ditumpan oleh tiap-tiap yang lain akan dia. Mana tumpanan bagi yang lain. Yang ditumpankan dia pada perkara, pada apa-apa perkara. Ditumpan pada apa-apa perkara. Pada apa-apa perkara, mana pada segala perkara. Tak kira kerjaan mana-mana. Nak makan pun kena tumpan dia. Nak tidur pun kena tumpan dia. Nak boleh pakai pun kena tumpan dia. Nak boleh ada pun kena menumpani dia. Nak boleh kenyang pun kena tumpan dia. Nak boleh sembuh pada sakit pun kena tumpan dia. Tumpanan bagi tiap-tiap yang lain daripada diri yang. Diri tumpanan, diri Tuhan. Bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Iftikar al-muftakir ilaihi kullu ma siwa. Al-muftakir ilaihi kullu ma siwa. Lagi pulanya makna yang kedua bagi makna Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Yang lain daripada dirinya. Yang terkaya, ini makna yang kedua. Ini makna yang kedua. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada diri Tuhan. Apa maksud kata yang terkaya? Yang tiada menumpankan yang lain. Dia tak tumpankan yang lain. Artinya yang tiada menumpankan yang lain
dan tiada terhenti atas yang lain. Dan tiada terhenti atas yang lain. Tiada menupan dan tiada terhenti makna sama. Pada apa-apa kelakuan, pada apa-apa perkara, pada segala perkara. Tiada menupan sekali-kali. Sekali-kali. Tiada menupan sekali-kali, sama sekali. Jadi kenapa boleh katanya segala aqaid, setiap tak pegangan yang kita berpegang itu termasuk di dalam makna kata la ilaha illallah, termasuk dalam makna Muhammadur Rasulullah, terkandung tadi. Sebab apa? Sebab tilik kepada makna kalimah yang pertama. Kalimah yang pertama ialah la ilaha illallah. Kalimah yang pertama ialah kalimah la ilaha illallah. Terjemahan dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan dia. Makna dia Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Mana Allah Ta'ala jualah yang jadi Tuhan. Tuhan mana yang jadi Tuhan. Yang lain tak jadi Tuhan. Maka panggilan kata Tuhan itu. Panggilan kata Tuhan. Kita kalau bahasa Arab ilahun itu Tuhan. Adapun ketuhanan itu uluhiyah. Adapun ketuhanan itu dia panggil uluhiyah, itu ketuhanan. Contohnya kalau raja Malik, kalau diraja, orang yang jadi raja itu Malik, raja. Adapun kerajaan itulah, itu panggil al-milku, itu kerajaan. Itu kerajaan. Ini pun gitu juga. Ilahun maknanya Tuhan. Uluhiyah itu makna ketuhanan. Itu makna uluhiyah, makna ketuhanan. Raja ni kalau sebut kata raja kena atas zat, kena atas orang. Kalau kerajaan itu sifat dia. Itu sifat. Maka orang yang ada sifat kerajaan, orang itulah yang jadi raja. Siapa-siapa ada sifat kerajaan, maka orang itulah jadi raja. Siapa-siapa yang tidak ada sifat kerajaan, orang itu tak jadi raja. Macam kita tidak ada sifat kerajaan, tidak ada di kita. Maka taklah kita ni yang jadi raja. Rakyat kena manusia, kena orang. Kerakyatan itu sifat. Maka di sini dalam kalimah la ilaha illallah digunakan ilah, Tuhan. Jadi Tuhan ini maknanya kena atas suatu zat. Satu zat, bukan kena atas sifat. Batu kata Allah ialah Tuhan kita. Allah ialah Tuhan kita. Allah mana suatu zat yang namanya Allah. Suatu zat tak boleh kata orang lah. Seorang nak kata begitu tak boleh lah. Tapi kalau
seorang yang nama Zaid adalah kawan saya, boleh kata begitu kan. Kalau sama-sama kita seorang yang nama Zaid itu adalah kawan kita. Tapi ni tak boleh kata begitulah. Kata Allah, mana suatu zat yang nama Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi Tuhan itu kena zat. Sifat bagi Tuhan itu ialah ketuhanan. Maka makna Tuhan, makna ketuhanan, apa dia? Makna Tuhan, makna ketuhanan tu apa dia? Maka di sini dia ceritakan makna bagi Tuhan. Makna bagi perkataan Tuhan, Tuhan tu apa dia? Maka makna bagi Tuhan itu mengandungi dua perkara. Jadi kena ada dua ni makna Tuhan. Jadi makna panggil dalam bahasanya panggil murakab. Satunya tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Satunya tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Mana dia jadi tempat tumpanan bagi segala perkara yang lain daripada dia. Apa dia yang lain itu ialah makhluk-makhluk. Jadi segala makhluk ini kena menupani kepada Allah pada segala perkara. Tak kira lah perkara mana-mana, nak boleh sakit, nak boleh sihat, nak boleh kenyang, nak jadi lapar, nak jadi apa sekalipun, menupu kepada Allah Ta'ala segalanya. Jadi yang jadi tupanan bagi yang lain. Satu maknanya yang jadi tupanan bagi segala yang lain. Makna yang keduanya, yang terkaya daripada yang lain. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Maknanya tak kena tumpan kepada yang lain. Jadi makna Tuhan itu satunya, yang lain kena tumpan kepada dia. Dia tak kena tumpan kepada yang lain. Itu makna kata terkaya. Dia terkaya daripada yang lain. Dia tak menumpani kepada yang lain. Yang lain kena menumpani kepada dia. Maknanya yang lain tak terkaya daripada dia. Dia menumpan dan terkaya itu dua perkataan yang melawani. Macam sakit dengan sihat. Menumpan, terkaya itu dua lafaz yang melawani. Berarti sakit dan sihat. Sakit tidak sihat. Sihat tidak sakit. Sakit tidak sihat. Sihat tidak sakit. Menumpan, apa makna menumpan? Menumpan maknanya tidak terkaya. Menumpan mana tidak terkaya. Kalau terkaya maknanya tidak menumpan. Itulah. Terkaya dengan menumpan dua lafaz, dua perkataan yang melawani seperti sihat dan sakit, gerak dan diam. Jadi maknanya dia katanya Tuhan itu tumpanan bagi tiap yang lain. Tumpanan bagi tiap yang lain maknanya yang lain tidak terkaya daripada Allah. Itu kan? Sebab Allah tumpanan bagi yang lain, maknanya yang lain tidak terkaya daripada Allah, tak terlepas daripada Allah. Kena tumpan Allah Ta'ala. Mana yang kedua, yang terkaya daripada daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Terkaya tu apa makna? Allah Ta'ala terkaya pada yang lain, maknanya artinya tiada menumpankan yang lain, tak menumpani kepada yang lain, dan tiada terhenti atas yang lain. Tiada terhenti atas yang nak ada dia, bukan kena ada yang lain dulu. Nak kuasa dia mesti kena ada yang lain dulu. Tidak terhenti di atas yang lain pada apa-apa kelakuan sekali-kali. Maka itu makna Tuhan.
Maka dia katanya dan tiada nampak dan tiada dibenar pada fikiran akal bahwasanya ada suatu yang terkaya yang lain daripada yang lain, melainkan zat yang bersepakai dengan sebelah sifat yang lagi akan datang. Jadi kita tengok minggu depan lah. Tapi maksudnya begini, dengan sekitar lalu, dengan ringkas-ringkasnya, dalam perkataan la ilaha illallah memberi arti, memberi makna bahawasanya Allah jualah Tuhan. Tuhan tu makna apa? Makna yang ditepani oleh yang lain. Tuhan tu mengandungi dua perkara, yang ditepani oleh yang lain, yang terkaya daripada yang lain. Maka apabila kata yang ditupani pada yang lain itu mestilah kena ada, kena apalah, kalau terkaya mesti kena begini-begini. Jadi maknanya beberapa sifat-sifat daripada 20 yang lagi akan datang masuk di bawah, setengah daripadanya masuk di bawah menupani bagi yang lain, dan setengahnya masuk di bawah terkaya daripada tiap-tiap yang lain. InsyaAllah minggu depan kita ulang balik. Untuk pagi ni kita berhenti pada katanya kerana makna Tuhan itu terpandang bagi tiap-tiap yang lain. InsyaAllah kita ulang balik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ومن قلوبنا من نورك الكريم لنا خالصة لوجهك الكريم نستودعك مكرمك وربنا علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام